bab yang kedua tu muka surat 21. Di situ. Iaitu mazhab salafus salih rahimahullah tentang pembatal amal. Kerana kitab yang kita bincang sebenarnya menyentuh secara khusus, yang mana asalnya maklumat ini terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Dr. Syekh Salim bin Ahlilani ini dia kumpul dalam satu kitab khusus. Jadi memudahkan kita. Sebab semua maklumat ini sebenarnya ada dalam hadis Nabi. Sebab itulah setiap poin itu disertakan dengan dalil daripada hadis Nabi. Jadi dalam bab yang kedua ni, pendedahan secara ringkas berkait dengan bagaimana pandangan salafus salih. Salafus salih ni maksudnya generasi awal Islam. Setengah ulama kata 3 kurun pertama, zaman sahabat, zaman tabi'in dan tabi'in. Itu kurun pertama tu dianggap sebagai kurun terbaik umat ini. Nabi kata khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku. Mana kurun Nabi sekali dengan sahabat tu. Kemudian kurun yang kedua iaitu kurun tabi'in, dan kurun yang ketiga iaitu kurun tabi'in. Jadi Imam Syafi'i, Imam Bukhari dan sebagainya, ulama-ulama tersebut peringkat awal semuanya berada dalam 3 kurun pertama. Saya sebut tu supaya hadirin-hadirat boleh faham ta'rif siapa yang dikatakan salafus salih. Mana umat yang terbaik yang telah lalu, yang mana kita tak sempatlah dengan mereka. Jadi pandangan mereka tentang perbuatan-perbuatan yang boleh merosakkan amal kebaikan yang kita buat. Amal-amal kebaikan yang kita buat ni tak kiralah kita tu solat, baca Quran, zikir, apa sahaja kebaikan yang kita buat ni yang dicatat oleh Allah sebagai pahala, dia boleh hilang. Dia boleh rosak, boleh terhapus kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Jadi perbuatan itulah yang dikumpulkan dalam kitab kecil sebagai peringatan kepada kita, supaya kita tidak menyesal di hari akhirat. Baik, sebahagian penganut faham Qadariyah. Siapa Qadariyah ni? Iaitu satu kelompok yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta jalan para sahabat. Ataupun kalau saya nak sebut dalam bahasa lebih mudah, pokok Qadariyah ni buat yang mempertikaikan takdir, sehingga setengah golongan dari kalangan mereka ni menafikan takdir. Itu dia panggil Qadariyah. Misalnya Syiah. Kalau kita sebut Syiah, dia tidak ada beriman kepada takdir, tak ada. Mana beriman kepada takdir ni tidak menjadi salah satu daripada rukun iman. Jadi mereka ini berpendapat bahawa keburukan dapat membatalkan kebaikan. Artinya keimanan tidak bermanfaat jika disertai maksiat. Sekadar tu okeylah. Mana ada setengah-setengah. Cuma dia ni terlalu umum sangat. Setiap keburukan yang dilakukan, dia boleh membatalkan kebaikan yang kita buat. Mana pahala yang kita bina tu boleh hilang. Itu terlalu umum sangat. Bahkan mereka mengkafirkan orang yang melakukan maksiat. Dan kesannya seluruh amalan itu rosak, tidak dikira, hilang pahala. Dan kesan dianya, implikasi dianya kekal dalam neraka Jahannam. Mana kalau tak bertaubat. Ni dia sebiji, dia sama Qadariyah. Dalam konteks ni dia sama Qadariyah, Mu'tazilah, Khawarij. Dalam bab ni dia sama. Dia sepakat dalam bab ni. Kalau Murji'ah lain pula, Murji'ah kata buatlah apa-apa kesalahan pun tidak menjejaskan iman. Tu parut juga tu. Tu Murji'ah lain. Ini Qadariyah, Khawarij, Mu'tazilah, dalam bab ni sama. Orang yang melakukan dosa, khususnya dosa besar, dia jadi kafir. Kalau mati tak sempat bertaubat, kekal dalam neraka Jahannam. Ini dikira sebagai golongan yang ekstrim dalam agama. Sedangkan di Murji'ah, kita tengok Murji'ah. Sedangkan kalangan Murji'ah juga salah satu kelompok sesat yang telah terkeluar daripada keluarga ahli sunnah wal jamaah. Mereka berpendapat
yang kira-kiranya bertentangan secara langsunglah dengan Qadariyah, dengan Khawarij, dengan Mu'tazilah, di mana mereka mengatakan bahawa perbuatan maksiat, perbuatan mungkar, apa saja kesalahan, hatta dosa-dosa besar, hatta syirik pun dia tidak akan memberi sedikit kesan pada keimanan. Apa-apa ni dia boleh berlakon jadi orang Kristian, dia boleh berlakon jadi padri, dia boleh berlakon jadi tuk sami, dia boleh bercakap dengan ucapan-ucapan yang kufur, tidak akan menjejaskan akidah dia. Sebab apa? Sebab itu lakonan semata-mata. Ini apa ni? Padahal dalam agama kita, dia tak boleh buat lakonan tu, bukan itu. Supaya suami isteri lah kalau berlakon. Suami dia cerah, isteri dia. Memang dalam kita dalam drama tu akan jatuh talak. Dah hakikat pun jatuh. Mana kalau dia buat sampai 3 kali, buat mula-mula, dia punya apa pengarah kata tidak nampak ria, buat kali 2 sampai kali 3 jatuh talak 3 tu. Sebab dia talak ini dia tidak boleh dibuat main. Hatta kalau orang minum arak mabuk, dia lafaz talak, jatuh talak. Itu mengikut ulama. Tapi kalau Murji'ah tidak. Sebab dia kata hati dia okey. Bila hati okey, perbuatan KO dia tidak menyebabkan jadi KO hati. Tu makna awak buatlah apa sahaja kesalahan pun, kalau hati awak tu bagus, hati awak tu baik, dia tidak menjejas ke ini. Hatta kalau awak melafazkan lafaz syirik, dia tidak akan menjejas, kecuali hati. Maknanya untuk rasa keimanan itu, dia mesti rasa dengan sebab hati. Mana hati itu dia rambut semula keyakinan tauhid, baru jadi kafir. Ini siapa dia ni? Murji'ah. Jadi puak-puak ni dia tidak akan takut kepada kesalahan. Dia tidak akan takut kepada perbuatan dosa. Dia tidak akan takut kepada syirik. Ni teruk ni. Penyakit ni banyak meresap dalam fahaman liberal sekarang. Golongan liberalisme ni lah. Kita tak pakai kain tudung pun hati baik, dia kata. Dia biasa kan kita dengar hati baik, tak pakai kain tudung. Sebab tu kadang-kadang saya sebut juga dalam internet, tak apalah kalau Tuhan bakar pun, dia bakar hati je, dia tak bakar lain, dia bakar semua dah dengan aku. Dengan kepala, dengan tangan, hati je dia tak bakar. Lepas tu hati tu letak mana? Tengok saya sebab. Kadang-kadang orang lagu ni baca hadis pun dia tak berhenti. Sengah-sengah kita sebut begitu. Orang kata agama ni menghukum, memang hukum orang-orang jenis lagu ni, orang jujur dia tak hukum agama kita. Pak ni hadirat. Kalau kita tengok dalam internet, kalau kita melayari internet dalam isu-isu yang berkaitan dengan faham liberal ni, banyak kita jumpa tu. Sangat banyak. Dia kata tak mungkin Tuhan yang bersifat dengan ar-Rahman nak hukum semata-mata buat salah. Semata-mata buat salah. Bagus. Ya, sekali kita tengok dia kata sebab kesalahan ni ada 2. Orang panggil kesalahan yang tersalah. Satu lagi kesalahan yang disengajakan. Dan yang disengaja pun dia bagi 2 pula. Kesalahan yang hanya melibatkan diri sendiri, kesalahan peribadi. Selagi kesalahan yang menjejaskan orang lain. Hak menjejaskan orang lain inilah sebenarnya yang layak untuk dihukum oleh Allah. Kita dedah aurat itu bukan kesalahan orang lain, kita sendiri. Jadi dia semacam nak berbaik sangka tanpa ada disiplin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun. Cuba tengok dalam internet, masuk dalam website liberal, jumpalah. Ni kalau dulu dia panggil Murji'ah. Puak-puak ni dulu dia panggil Murji'ah. Baik. Adapun mazhab salafus salih, mazhab salafus salih ni generasi yang menjadi ikutan umat kemudian. Orang panggil sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ini ulama-ulama yang hidup di zaman ini yang menjadi sumber pada ilmu umat kemudian. Apa kata mereka? Jadi kalangan mazhab salafus salih, mereka mengambil jalan tengah. Artinya tidak berlebihan, tidak berdoa, tidak melampau, dan tidak juga sampai peringkat lalai seperti mana Murji'ah. Mereka berpendapat bahawa hakikat batal, iaitu batalnya sesuatu perkara kerana suatu hal, dan gugurnya secara keseluruhan adalah batalnya keimanan yang disebabkan oleh kufur, syirik, murtad dan nifak. Mengikut ahli sunnah salafus salih yang dimaksud sini, mana jalan ahli sunnah wal jamaah, nak boleh batal keimanan ni dia dengan sebab kufur. Dosa besar tu tidak kufur. Kufur ni dia begini hendak. Dalam kitab ni dia tidak buat pembahagian. Kalau mengikut ulama, pembahagian sebenarnya syirik, murtad, nifak, akidah ni dia letak di bawah kufur. Kufur tu yang paling besar. Maknanya kufur ni induk lah.
Di bawah dia terpecah. Ada kufur dalam bentuk syirik, ada kufur dalam bentuk murtad, ada kufur dalam bentuk kerana menafikan agama Allah, menafikan kita kata perkara yang sabit jelas melalui Quran secara qat'i. Kufur kerana ni banyak sebab kufur tu banyak lah. Misalnya dia kata Quran tak sesuai dengan akidah keyakinan begitu. Setelah dikaunseling pun masih berpegang dengan Tuhan, itu boleh jadi kufur. Jadi kufur yang paling beratnya adalah syirik kepada Allah. Itu paling besar lah. Kufur yang paling besar. Jadi kalau mengikut ahli sunnah wal jamaah, seseorang itu terkeluar daripada Islam, rasa keimanan, musnah tauhid dia kalau berlaku kufur. Maksud kufur tu banyak. Syirik, murtad, nifaq akidah dan sebagainya. Sedangkan terbatalnya sebahagian amal ibadat kerana perbuatan maksiat, berkurangnya pahala disebabkan hal lain, atau tidak dapat dimanfaatkannya ia pada saat diperlukan, adalah pembatalan yang bersifat parsial. Bersifat maknanya apa ni? Apa dia kata? Yang tidak menghilangkan akidah. Rasa juzuk tertentu saja. Mana bahagian-bahagian tertentu. Itu maksudnya. Misalnya kita kata contoh, sebagai contoh ini saya ambil contoh. Akan datang kita akan bincang lah. Dia panggil Al-Mannan. Al-Mannan dia panggil. Al-Mannan ni orang yang mengukit kebaikan dia buat. Itu salah satu. Saya ambil contoh. Dalam Quran sebut la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan. Batal di sini maknanya yang sudah dicatat tu di-delete, dihapuskan oleh Allah dengan arahan malaikat dah buat tu atas arahan Allah. Hilang. Ingat dulu saya pernah sebut dalam mukaddimah kita bincang kita ni, saya sebut satu contoh yang berlaku ni, yang berlaku lah. Mana kita sendiri hadap, ada berlaku. Ada seorang itu dia kaya lah dia. Kaya setara mana tu saya tak tahu lah. Dia pernah bagi, dia support, dia bagi ekor kepada satu masjid sepenuhnya. Tak silapnya 13 atau 14 biji, 14 unit. Lebih kurang gitu lah. Lama. Saya ingat ketika berlaku kes ni itu sudah lebih 7 tahun. Maknanya kita kata ahli jemaah tu dapat rasalah dia punya kita kata manfaat ekor yang dia bagi. Tiba-tiba pada suatu hari dia ajak ahli jawatan kawasan masjid pergi ke rumah dia. Adalah mungkin sembahyang hajat dan itulah kira-kiranya. Lepas tu pengurusi tak dapat pergi dan beberapa orang EJK tak dapat pergi. Tapi EJK lain pergi. Dan saya pun tak pergi. Sebab kita ada hal pada orang. Oh dia malu. Rupanya dia nak pengurusi pergi. Ni masalah orang ni. Apa timbul gitu. Terus dua perkara saya nak bincang di sini. Kenapa bila pengurusi tak pergi, setiausaha tak pergi, padahal demon ini ada kerja. Tapi EJK lain pergi dan ahli jemaah ramai. Apa dia berasa lagi? Kenapa timbul perasaan ego sombong? Kis dia bagi ekor. Seolah-olah kalau kerana dia telah berjasa bagi ekor, kena ikutlah kalau dia suruh. Ini penyakit bahaya tu. Dia tak ikhlas tu. Akhir sekali dia bersungguh dekat EJK yang report pada saya. EJK kata apa juga, dia kata dia kata tak kena budi. Padahal kau masjid dia bagi dulu tu. Tu orang panggil mengukir. Mana kalau mengikut Quran, mengikut hadis banyak banget. Nabi kata la yaqbalullahu minhu salasatun la yaqbalullahu minha adlan. Apa ni? 3 golongan la yaqbalullahu minhu sarfan wa adlan. 3 golongan Nabi kata orang yang Allah tak terima ibadat dia, hak sunat, hak wajib. Siapa dia? Pertama sekali Al-Mannan, orang yang mengungkit bagi dia buat. Yang kedua Al-Aaq, orang yang derhaka pada kedua ibu bapa. Yang ketiga Mukadzibun bil qadar, orang yang tidak boleh terima ketentuan takdir. Itu 3 kelompok ni Allah tak terima kecuali dia bertaubat. Saya sebut contoh tu untuk supaya kita faham. Dalam kenyataan disebut mengikut ahli sunnah wal jamaah, seseorang yang melakukan sesuatu yang membatalkan pada amalan dia, maka amalan itu saja ya Rasul. Mana pahala kau kalau dia tak dapat. Masalahnya dia dapat dah pahala 7 tahun, ibtal, dihapuskan oleh Allah. Tapi solat dia okey, kan masalah. Tak ada jejak pun. Tapi kalau mengikut kelompok tadi Qadariyah, Khawarij, Mu'tazilah,
Habis semua dengan sebab satu dosa besar buat, hilang semua pahala, semua hilang. Buat baca Quran hilang, buat baik pada apa hilang. Tak kau orang paling ekstrim tu, melampau tu. Lepas tu dia hukum jadi kafir. Maknanya kena mengucap semula. Oh berat tu. Ni dia panggil buat-buat Qadariyah, Mu'tazilah dan juga Khawarij. Ni ajaran sesat kelas lah dulu, yang mana ulama-ulama kita berhadapan dengan mereka. Misalnya Imam Bukhari berhadapan dengan mereka secara terbuka. Oleh kerana itu, berdasarkan dalil-dalil yang jelas, mereka berpendapat bahawa ini kena perhatian, ini penting. Sebab tu dia highlightkan dia punya point ini. Ini pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan salafus salih kita lah. Iman terdiri dari perkataan dan perbuatan. Tu ya. Ni dia bui ni sebenarnya tidak lengkap lah, sebab hak kita tasdik dalam hati tu dia kira hak tu hak asas. Hak dalil tak ada siapa tahu tu. Kalau kita nak kira hak lengkap, imannya at-tasdik, yakni kita membenarkan, kita menerima dengan redha, dengan ikhlas Allah dan yang berkait dengan perintah-perintah Allah. Dan kita memperakui Tuhan kita tu Tuhan yang disembah, yang kita percaya tadi, kita sembah dia. Kita kata asyhadu, aku bersaksi, alla ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahawa Nabi Muhammad itu rasul, dia hamba dan dia rasul Allah. Kemudian kita buktikan pengakuan kita tu dengan kita laksanakan perintah-perintah, khususnya yang rukun-rukun, semaya, puasa, zakat, mengerjakan haji dan sebagainya. Jadi iman itu terdiri daripada tiga itulah: at-tasdiq, al-iqrar dan juga perbuatan zahir. Dan iman ini dia boleh bertambah dengan sebab ketaatan yang dilakukan, dan dia boleh berkurang dengan sebab maksiat yang dilakukan. Mana iman kita dia jadi besar, dia jadi kecil, boleh berlaku gitu. Apa sebab berlaku begitu? Amalan. Mana kalau kita ni kuat beramal dan kita jaga pula amal kita, dan kita bijak dalam mengambil peluang untuk buat perkara baik, insya-Allah iman kita tu besar. Besar, Saya nak ambil satu contoh, ini dalam Bukhari. Cerita Imra'ah Ghamidiyah. Kayak perempuan yang berzina. Perempuan ni bagus. Mana tidak ada lah kita terekod buruk dia sebelum. Tiba-tiba Allah uji dia berzina. Dan dia ni telah berkahwin, dia isteri orang. Dahsyat. Isteri orang, dia berzina dengan seorang lelaki. Tak apalah. Saya nak sebut perempuan. Bila dia berzina, dia mengandung. Tak ada siapa tahu. Mana kalau dia tidak cerita, orang itu sangka itu anak dengan suami dia lah. Tapi dia takut pada Allah. Ayat ke hadirat. Na'udzubillah, dan mungkin kalau ada di kalangan kita, kalau berlaku na'udzubillah, kalau tak, saya rasa dia diam itu saja. Tak ada siapa tahu. Nanti tengok anak saya serupa lelaki. Tak serupa pun tak apa. Boleh jadi tak serupa. Tak kisah tu. Maknanya dia boleh sembunyikan dosa besar. Tapi perempuan itu, dia pergi jumpa Rasulullah, dia kata, qad zanaitu, sesungguhnya saya telah berzina. Haddi alayya ya Rasulullah, tunaikanlah hukum hudud pada saya wahai Rasul. Terkejut Rasulullah. Jadi Rasulullah buat siasat. Ini saya sebut cara ringkas. Rasulullah buat siasat, takut dia ni ada masalah akal tu, takut gila-gila ingat dah ataupun macam mana. Dia bila dibuat pengesahan dia ni normal, kira-kira sabit lagi, tak perlu saksi sebab dia mengaku. Maka Nabi panggil ibu bapa dia, ayah dia lah, suruh ayah dia. Nabi kata ahsin ilayya. Nabi kata pada ayah dia, berbuat baiklah kepada perempuan itu. Kamu jaga molek anak. Jadi perempuan ni bila dia melahirkan anak dalam riwayat tu kata anak tu masih lemah lagi. Kalau saya sebut beberapa hari saja melahirkan anak, dia bawa anak dia. Dia bawa anak dia, "Hani Rasulullah, ni anak hasil daripada saya zina. Hukumlah saya." Dia tahu tu peruntukan dia mati tu. Sebab apa? Sebab dia telah bersuami. Hukum dia tu dia rejam sampai mati. Memang dia kena rejam. Dia kena rejam, mati. Tak apalah, ringkas ceritanya. Adalah selepas tu orang bercakap-cakap keburukan tentang dia berzina. Nabi kata jangan. Nabi kata dia ni taubat dia tu sangat besar.
nilai taubat dia, dia boleh menampung seluruh umat. Ada yang tak fikir, cuba fikir. Sebab tu saya kata, kalau ada di kalangan kita berzina, saya rasa dia akan sembunyikan. Dia dengan Allah saya tahu. Perempuan ni kenapa dia minta dia dihukum? Supaya dia tidak mahu dia menanggung beban di hari akhirat. Sebab dosa-dosa yang tidak ditaubati, yang kita bertaubat, dalam Quran dia sebut wizrun, beban. Sekarang ni orang buat dosa di muka dunia tak terasa beban apa pun. Covid pun tak kena dia. Sehat tu berbadan. Padahal dia ni kuat nak buat dosa dan hari, tapi tak terasa beban apa pun. Bahkan setengah-setengah tu bangga boleh tipu orang. Royak kat orang, royak cerdik dia boleh tipu orang. Tak ada rasa beban. Tapi dari hari akhirat, la taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang tidak menanggung ni asal bahasa Arab mana beban. Jadi Allah guna dosa yang tidak ditaubat itu sebagai beban. Dan beban itu dia akan terasa pada hari akhirat. Di muka dunia tak terasa sebagai beban. Bahkan kalau bahasa Kelantan kan, buat dosa pun makin lalu kotor gitu. Ada penilai dia rasa apa tak. Pada hati dosa berat. Dia buat. Di dunia boleh lah. Tapi di hari akhirat, dia menjadi beban yang berat. Jadi perempuan itu kerana takut pada Allah telah sanggup. Padahal dia tahu peruntukan hukum itu mati. Sebab tu Nabi kata taubat dia ni besar, nilai, boleh menampung umat. Siapa begitu sekali. Baik, tak apalah. Semoga Allah menambah keimanan kita semua. Ni doa daripada penulis ni. Semoga mudah-mudahan Allah menambah keimanan kita kepada dia dengan melakukan amalan-amalan sunnah dan juga kepada Rasulnya. Mudah-mudahan Allah mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Kita harap itulah. Sebab itulah hadirin dan hadirat, antara doa yang simple, yang mudah. Bila kita selesai salat, tak kira salat wajib, kita kata, masing-masing kata, Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada api neraka. Katalah hadirat berapa ribu kali. Kata di mana-mana boleh, tapi asalnya tu selepas salat, mengikut riwayat. Itu sahih. Imam kata, makmum kata Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kita kata gitu. Itu mengikut, sebab Nabi kata gitu. Bila jadi Nabi selepas salat Nabi kata Allahumma ajirni minan nar. Maka sahabat pun semua kata gitu. Baru sahabat tahu, rupanya salah satu doa yang kena minta selepas salat, minta selamat daripada api neraka. Itulah kesimpulan hadis. Tak payah hafal, dia ingat halu yang tu. Allahumma ajirni minan nar. 4 kalimah sahaja. Allahumma ajirni, Allahumma ya Allah ya Tuhan, ajirni, selamatkanlah aku minan nar, daripada api neraka. Katalah dia. Di samping kita solat, kita jaga solat, jaga tadabbur Quran. Kita cuba baca Quran, kita tingkatkan upaya baca Quran, bukan sekadar belajar tajwid saja daripada muda pak tua. Tapi kita cuba juga tahu makna Quran, belajar tafsir dan sebagainya. Satu tu kita buatlah, tapi doa untuk supaya Allah bebaskan kita daripada neraka itu termasuk sunnah besar. Baik, sekarang ni kita masuklah bab yang kita nak bincang sebenarnya, yang menjadi topik utama dalam kitab ni, bab yang ketiga, pembatal amal. Dia senarakan di sini. Hadirat boleh tengoklah kalau siapa muka surat berapa tu. Muka surat 97. Di sini 20 amalan yang mana kalau seorang itu buat, dia boleh menyebabkan hilang pahala. Hilang pahala ni bukan semua hilang, pahala tertentu. Baik, cuba kita tengok. Saya terus masuk poin yang pertama, perbuatan kufur, syirik, murtad dan nifak tu pecahan kufur. Cuma di sini dia letak berasing. Tak apalah. Kalau nak kira pembahagiannya, kufur di bawah dia tu syirik, di bawah dia tu murtad, di bawah dia tu nifak. Dan banyak lagi contoh-contoh kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah wahai kaum muslimin, wahai hamba Allah, bahawasanya sesiapa pun yang mati dalam keadaan kafir, sama ada musyrik kah, murtad kah, maka seluruh amal baiknya, misalnya sedekah,
silaturrahim, menjaga hak-hak jiran dan sebagainya, menjadi tidak sah di hari akhirat. Tidak sah ni hadirat, makna hari akhirat tak boleh, tak ada apa-apa kebaikan. Sedangkan kita kena ingat, kita kena ingat, ni hadirat kita sebagai orang Islam ni kena ingat semua ni. Kalau kita buat baik, sembahyang, zikir, baca Quran, itu dia panggil penyebab untuk dapat rahmat Allah. Penyebab tu jadi hilang. Bila dia kata hilang amalan mana penyebab untuk dapat rahmat Tuhan tu tak ada. Patukah dia kebaikan kita dapat hari akhirat. Jadi kita bertemu dengan Allah tu kita nak bawa apa? Nak tunjuk ke pun? Buku catatan kosong. Masalahnya bila berlaku kufur, syirik, murtad, rasa akidah, yang hilang tu hanya pahala. Dosa tak hilang. Dosa yang kita tidak bertaubat tu dia tak hilang. Tapi pahala tu hilang semua. Inilah Nabi sebut aksaru a'mala. Orang yang paling rugi, hok kata bankrupt di hari akhirat. Ni lah. Orang nanya ni. Sebab tu kena berhati-hati. Kerana syarat sah ibadat seseorang adalah mengetahui untuk siapa dia beribadat. Untuk Allah. Kalau syirik, riak tu tak dapat apa-apa pahala. Sedangkan orang yang kafir tidak demikian. Kerana selain daripada amalan dia terbakar, kalau dia buat amalan selepas tu pun Tuhan tak terima. Maknanya bila terbakar, bila masuk jadi kufur, syirik, murtad dan sebagainya, dia kena mengucap semula, bersyahadah semula. Maknanya pahala dia di situ, selepas dia mengucap tu baru dikira semula pahala dia. Jadi pahala yang telah tercatat dalam buku amalan sebelum itu hilang dengan sebab berlaku kufur tadi. Itu kena berhati-hati. Itu yang pertama. Mana ni paling berat ni. Okey, di sini dikemukakan satu ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 217. Cuba tengok. Ini kita nak tadabbur ayat ini. Kita nak tadabbur secara ringkas. Baik. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Sesiapa yang murtad di antara kamu dari agama, lalu dia mati dalam keadaan kafir, tak sempat bertaubat, mati, maka mereka itulah orang yang sia-sia amalan dia hak baik. Mana sia-sia ni? Sia-sia amalan hak baik dunia dan akhirat. Mana hak amalan baik hak dia buat sebelum hilang semua. Itulah orang itulah hak jenis tu. Hak sana. Hak murtad sana. Hak jadi kafir. Dan mereka ini adalah ashabun nar, penghuni neraka. Kekal dalam neraka. Bukan sekadar penghuni neraka, kekal dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Allah juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat 17. Jadi kalau kita nak tadabbur secara ringkas ayat ni, mana ayat ni menyatakan kepada kita yang disebut murtad ni adalah contoh kufur. Maknanya kita boleh kiyah ke mana-mana perbuatan yang menyebabkan seorang itu jadi terkeluar daripada agama, maka inilah implikasi yang dia akan terima di hari akhirat. Kalau tak sempat bertawab, banyak yang hadirat. Seseorang itu ada sesuatu di tubuh dia yang boleh menyebabkan dia syirik pada Allah. Misalnya azimat ke, jadi bergantung pada azimat. Dia kata tu ikhtiar, ialah ikhtiar untuk jadi syirik dia panggil. Ikhtiar untuk jadi syirik. Letak. Ya, saya nak sebut pula contoh ni. Ada lagi dia punya guru besar ni. Bagi saya guru besar paling tolol di Malaysia. Guru besar pencet. Berat hati-hati dia ni. Kita rayak tak dengar. Muka dia guru besar kan. Kita ni guru benda. Nah, dia ada pergi mahkamah. Jadi hari tu hari perbicaraan. Dia nak mempengaruhi hakim. Dia bawa azimat dalam bentuk misal rima. Soal lagi dia panggil bersiga dia. Bisa umur. Bersimpak. Bersimpak 5 kali. So semua ni dia pinjah tu ngomong. Tu ngomong kata bawah ni lah masuk dalam mahkamah. Tu ngomong kata, tu ngomong sebut insya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah dia kata akan boleh mempengaruhi hakim lah. Maknanya cuba bayangkan. Kebergantungan je berusaha pengetua tu memang pada tu yang kata juga bismillah ni ikhtiar dia kata. Saya berdepan saya. Saya kata dia lah ikhtiar nak jadi syirik tu. Waktu marah dia tu. Saya kata pakcik, saya main pakcik lah. Pakcik perbuatan tak ni. Sebab tu mesti menepati syarat. Kalau sebab tu sudah menyalahi syarat, tak
Tak sedut harap lah Tuhan beri. Kalau betul kes tu benar pun, dia sudah berada dalam keadaan syirik pada Allah. Mana tentu dah ada harap. Kebergantungan dia bukan 100% pada Allah. Walaupun dia baca bismillah, minta doa pun, dia mesti ada juga bagi dia ada pengen dia. 5 perkara bagi dia bawa. Pelik-pelik saya tak ingat 3 lagi. Misal rimah, masa mana yang pergi kerak. Dia ingat rimah ni kucing mu boleh pergi kerak gitu-gitu je. Tak ada nak kerak, tinggal sikit mu. Nah, tak tahulah. Yang tipu tu Muhammad tu dah rasanya. Enggak tu Muhammad tu bukan bisa saja tu. Tak tahulah cah berapa tu. Oh, bukan misal kucing pun mahakal lah. Nah, ni misal rimah. Lepas tu bersifat adalah 3 perkara, 5 perkara dia bawa. Ni perbuatan ni kalaulah mati dalam keadaan dia sedang bergantung, sedang berharap, mengharap kepada kematian, itu memang mati syirik tu. Sebab tu dalam hadis Nabi kata, jangan biarkan pada diri kamu dan yang berada di sekitaran kamu yang boleh mengganggu kebergantungan kamu pada Allah. Kalau berlaku pada waktu itu dan mati pada waktu itu, memang kafir. Memang kafir. Tu bahaya tu. Memang bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Asbab kayu kokar. Kayu kokar tu penyakit tu kok ustaz yang jual tu. Orang kapun je beli je. Ni berat not bos ustaz ni. Nego cici hok lain lah. Apa nego bagi lagu. Banyak je cici hok tidak berkait dengan diri. Cici ni perhiasan hak boleh pakai, tapi jangan ada lah kerana itu. Tak boleh bahaya. Banyak tak saya nak cerita ni kau betul lah. Dia pergi jual rumah ayah saya. Saya ada perempuan tuan. Saya kata ambil mana? Dia kata ambil di Mesir. Kata mau cik gigi kot. Dah. Ustaz lah kerja ni. Ni lah terus sebeh. Dia terus sebeh besar kot. Dia tak sini. Jadi masa dia tak lagi. Masa dia nak itu sebeh ni, dia tak. Mesti dia tekak dia. Botiak ni. Ni kata ya ada tuan. Kayu bakar. Saya tanya kayu bakar, kayu dia ada kayu hak tu lah buat perahu Nabi tengok. Ni orang panggil ngabel mereka tinggi kan dia panggil. Kita nak ngabel ya yang bisa pasti. Dolah nak apa tunggu. No. Tak malu dia begitu gitu. Apa tu? Ustaz sumber tu. Ustaz tu dia akan tanggung tu dosa. Mocik dia nyayuk mocik. Mocik ni cerita dia nak pergi kedek sampai dalam jalan dia tinggal cicing klik semula ambil teket lain. Dia rasa-rasa tak sedap tak ada. Ada nak fikir sedikit. Lagu mana akidah dia tu. Jangan ayat orang ni dia ni orang baca. Ayat. Ni kau ayat grup kita. Allah bergerak ada. Nampak lagi muka dia. Masa saya nampak segambar lagi muka dia. Mocik ni. Tak tahulah ada lagi benda. Itulah hati-hadirat. Tak berlaku depan mata saya sendiri. Kita tak cakap syarah, tak cakap ayat ta'lih, mocik buat dan bahaya. Mocik nak pergi mana-mana turun rumah, bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba dia capur dengan barang-barang lagu. Satulah orang panggil syirik. Syirik mana dia capur tu. Gatul dengan Tuhan, gatul juga benda lain. Tu orang panggil syirik. Dia bukan tolak Tuhan. Sebab tu dia kata dia ikhtiar. Ikhtiar tu sendiri kena betul. Ni kalau ikhtiar tu salah dah. Cuba bayar kan. Okey, saya pergi lagi jadi maknanya ayat ni mana ni contoh saja murtad ni. Beberapa kau cuba tengok. Siapa dia murtad? Murtad. Sebab ada yang murtad bertaubat semula. Tu alhamdulillah. Siapa dia murtad? Fayamu. Maka dia tak bertaubat, mati dalam keadaan tu. Maka wahwa tu kalau orang belajar bahasa Arab, wahwa tu dia panggil wawul hal. Kita boleh terjemah begini, cuba perhati ayat. Murtad tak sempat bertaubat, maka mati dalam keadaan itu. Mati dia tu wahwa kafir, mati dalam keadaan kafir. Wa tu dia panggil wawul hal dalam bahasa. Wa yang menunjukkan mati dalam keadaan macam mana? Wahwa kafir, mati dalam keadaan kafir. Tu orang panggil wawul hal. Kalau kita nak tadabbur, kita lebih nampak. Bila mati dalam kafir, bagaimana kesan dia? Sebab mati tak ada nak beramal ke apa dah. Sekat tu dia berhenti kehidupan dia. Maknanya selepas dia mati, dia akan tunggu perbicaraan di mahkamah. Orang-orang jenis inilah. Orang ni dan yang seumpama ini, inilah yang dipanggil orang-orang yang gugur semua amalan baik dia. Dunia akhirat dia tak dapat terlebih apa-apa. Kalau dia buat 40 tahun tu dengan sebab sekali berlaku syirik, habitat a'maluhum.
Cuba tengok dia guna a'mal. A'mal ni kata jamak. Plural lah kita kata. Maka gugur semua amalan mereka. Dunia akhirat. Dunia gugur, akhirat gugur, tak guna langsung. Lepas tu dia bila berlaku gitu, lagu mana dia ni? Itulah orang ahli neraka. Lepas tu setara mananya dia duduk dalam neraka? Hum fiha khalidun. Kekal. Beberapa perkara dia ni ahli neraka dia kekal. Sebab ada orang ahli neraka tak kekal. Kenapa kekal? Sebab tak ada punca untuk masuk surga. Dia panggil kunci nak masuk surga ni iman. Hak tu tak ada. Apa tak ada tu? Hilang. Apa hilang tu? Kisah berlaku syirik. Kisah berlaku murtad, kisah berlaku kufur. Itu kalau kita tadabbur, kita lebih nampak. Oh gitu. Jelas. Maknanya ke dia? Maknanya ayat ni juga orang panggil ayat dalam bentuk khabari dia. Khabari ni nampak macam cerita saja. Tetapi insya dia ni Allah naknya jangan jadi kufur lah. Sebab kufur ni paling berat. Orang Islam ni kata tak ada kita jumpa orang Islam dia kata nak ayat semua kat mana ada. Dalam pengalaman apa kita hamba sorang atau buat dosa. Agak-agak kalau ada orang kata begitu, kita nak buat natu. Kita kata hak ni lah boleh buat natu sebab dia tak berdosa. Kalau ada orang ngaku begitu ke tak? Kalau hak tu nendah kita putus. Ni bengok dah ni. Tak ada kita. Kita semuanya ada dosa. Kena bertaubat lah. Hak ni ayat ni nak ayat ni kena usaha lagu mana pun. Aku tahu dah ganggu je buat kamu akan berdosa semua ni. Tapi jangan buat hal ni. Dosa mana? Buat kufur. Apa berat lah. Setara mana beratnya? Hilang iman. Hilang pahala. Lepas tu setara jadi lagu mana? Masuk neraka. Iyalah masuk neraka ni. Lepas tu tak keluar sampai bila-bila. Kaya berat. Tu Allah nak ayatnya berdosa ni memang berdosa. Kita manusia tak ada seorang tak ada dosa. Hak tak ada dosa ni Nabi dah Rasul. Tapi taubat tu lah. Hak ni beratnya sampai hilang semua. Berat benar. Ni ayat berat. Itulah boleh ayatnya. Baik, untuk seterusnya tu kita bincang untuk sesi akan datang. Jadi hak ni kita akan sambung semula. Kita tadabbur ayat yang kedua tu, iaitu surah At-Taubah ayat 17. InsyaAllah hak ni kita sambung semula. Tiada apa-apa persoalan. Kalau nak tanya boleh dipersilakan. Jadi kita berhenti muka surat 26. Tiada soalan. Kalau nak tanya boleh dipersilakan. Okay. Kalau tidak ada apa-apa persoalan, kita tangguh setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lupa lihada. Astagfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.